نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita berada pada ayat 25 ya, insya-Allah. Pada ayat 25 saya kira lagi 2 kali perjumpaan lah untuk selesaikan ayat surah Al-Insan ini insya-Allah. Baik, ayat 25 muka surat 579 Al-Quran kita. Saya kira semua sudah bersedia. Sama-sama kita mulakan dengan isti'azah dan basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuti kan minggu lepas kan? Ya. Okey. Perhatikan 3 kali. Yang pertama jangan ikut lagi untuk ayat 25. Saya baca dahulu. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. InsyaAllah senang saja ayat ni. Kita lihat terjemahannya. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Bukrah petang, asila bukrah pagi, asila petang. Uzkur maksudnya sebut. Zikir kan zikrullah kan, ingat Allah. Daripada perkataan begini jugalah, zikr. Ismun, apa maksud ismun? Nama. Rabbika, Tuhanmu. Tuhan. Senang, mudah aja muslimat mukminun ni, mereka dah join kelas Arab. Senang. Okey. So jadi dan sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Jadi orang tanya, malam tak payah ke? So AM dan PM lah, mana ada yang ketiga kan? AM dan PM, you faham lah sendiri 12 jam tu ke 12 jam yang lain kan. So jadi bukratan wa asila. Banyak dalam ayat yang lain pun disebut perkataan bukratan dan asila ini. Jadi faham kita bahawa ayat ke-25 ini iaitu mengingat Allah ini 24 jam. Jadi kita kena faham 24 jam. Mungkin ada yang bertanya, masa kita tidur, mungkin tidur 6 jam, 7 jam, bila pula kita berzikir? Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada bacaan-bacaan sebelum tidur. Hajar Azam boleh kongsi kat kita tak? Apa yang Hajar Azam baca sebelum tidur? Ini Buat kejut lah. Okey. Baca Bismillah 21 kali. Oh. Baca apa? Jom. Ya. Kenapa 21 kali? Itulah saya baca dia cakap 21 kali, saya ikut je. Kenapa bukan 20? Kenapa bukan 22? Yalah kadang-kadang saya tak tahu yang itu, saya tak mengkaji tapi baca tu kadang 21 kadang lebih lah ya. Baik, okay, 21. Lagi? Ya, kenapa Ustaz? Kalau saya tanya Ustaz balik. Saya tak tahu. Tak tahu. Okay, saya tak amalkan yang tu. Ya. Saya ada jumpa banyak kali dia baca Bismillah 21 kali. Saya ada jumpa. Ya. Bagus. Ada 21. Okey, lagi apa lagi? Yang 3 kul tu baca yang hembus tu ya. Tu Nabi buat. 3 kali Fatihah, 3 kali Qul huwallah, 3 kali selawat. Yang apa tu ayat adalah lagi 2 tu 3 kali juga yang Nabi pesan suruh baca tu kan. Dia kata apa, kita sama dengan pergi ke Mekah, sama dengan baca Quran satu tahmid. Tahmid, ya betul. Tahmid. Ya.
Apa lagi? Lepas tu ayat kursi. Ayat kursi kena baca. Al-Baqarah tu lah. Apa yang satu? 15. Tabarukallah. Yang akhir tu. Al-Mulk. Okey, bagus. Al-Baqarah yang akhir tu. Jom. Itu penting tu dia tengah sebut tu. Okey, ulang balik Al-Mulk. yang akhir Al-Baqarah. Al-Baqarah Amanah Rasul. Amanah Rasul. Ya, Yang itu last dia. yang last berapa ayat tu ya. Ayat itulah. Baik. Dan Al-Mulk tu biasa sebelum naik atas katil lah. Kalau baca atas katil dia tak habis lagi, hilang. Lelap terus. Okey, bagus. Okey, bagi kita bagi anda yang Saya lain Ustaz. okey, silakan. Saya naik aja nak tidur tu, saya kata kat Allah, engkau lah yang berkuasa menghidupkan dan engkau lah yang berkuasa mematikan. Kalau apa tu, saya mengucap lah, jika aku mati hari ni, inilah saya bersyahdah dulu. Saya bersyahdah dulu. Yalah, yang tu betul lah. Lepas tu barulah saya baca Qul huwallahu ahad, tahmid tu, apa semua tu kan. Yalah, baca doa tidur tu semua tu. Yalah, saya tak sebut lah tadi kan. Sampai dia lelap lah. Kadang tak sadar dia lelap sendiri. Kadang Al-Mulk pun baca masa tu jugalah, masa nak tidur. Tapi sebelum tu saya pastikan saya baca istighfar yang apa tu? Allahumma apa tu? Rabbi qalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Istighfar apa panggil? Istighfar apa tu? Itu saya baca dulu. Saya pastikan setiap pagi dan sebelum tidur lah saya baca. Lepas tu ada lagi satu yang Nabi kan duk kata yang wife dia seorang tu dia keluar, dia balik, dia pergi ke bakit apa semua, dia balik, dia tengok isteri dia masih berzikir. Tu dia suruh baca subhanallah wa bihamdih tu lagi cepat dapatkan gandakan pahala kan. Zikir subhanallah bihamdi subhanallah yang azim adalah sebaik-baik zikir yang paling berat. Bukan dia tambah lagi ada laka qalqih itu. Itu baca ke amalkan. Wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Tu shortcut. Baik, terima kasih. Hajar Nuria. Baik, tadi Hajar Azam ada sebut tahu. Siapa yang tak buat tolong buat. Ini Nabi baca juga sebelum tidur, iaitu 2 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Tu ada memang. Amanah Rasul dan la yukallifullah. Tapi banyakkannya baca masa lepas Isyak. Yang tu. Lepas tu lepas Isyak buat apa? Lepas Isyak baca tu. Makan popcorn tengok Netflix lagi. Okey. Tak apa, bagus. Alhamdulillah perkongsian. TV tak dekat pun. TV kat bawah. Ustaz, duduk kat atas. Kita memaafkan orang sebelum tidur tu Ustaz. Pun kena buat. Ya, bagus. Maafkan orang, kita maafkan orang juga, orang maafkan kita kan. Ya. Kalau dapat surah apa tu, surah Al-Ikhlas tu bacalah 200 kali. Allahuakbar. Bagus, ada kawan saya dia tinggal dalam tidur. Sakit apa semua kan. So jadi bagus kita mengucap. Jangan nak tidur mengucap dulu 3 kali mengucap. Takut kan, kau terlelap terus tak sempat mengucap. Okey, baik. Okey, perkongsian. Baik, bacaan saya. Ayat 25. Mereka bacaan saya standby di sana. 25. Dia nak air. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Silakan. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Baik, bagus. Ikut lagi. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Silakan. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ikut lagi. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Silakan. 25. Berapa orang yang datang 8 orang Baik. Bersedia kumpulan 1 saja untuk ayat 8. Ayat 25. Kumpulan 1 saja, lihat di sana 25. 25.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Siapa yang dekat dengan kipas tu mungkin boleh kecilkan sikit. Nah, kipas dia tu Baik, terima kasih kumpulan 1. Kumpulan 2 saja bersedia. Kumpulan 2 saja 25. 25. واذكر واذكر اسم اسم ربك ربك بكرة وأصيلا. وأصيلا. Baik, terima kasih. Ikut saya. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Silakan. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Baik, cuba kita tutup sekejap. InsyaAllah pendek saja. Terjemahan tu pun kalau saya minta muslimat, mukminun tu boleh terjemahkan. Kalau dah boleh terjemah tu insya-Allah dah melekat dah tu di kepala. Kita cuba tutup sekejap ikut bacaan saya. 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Silakan. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Bos. Sedia kumpulan 1 sahaja. Kumpulan 1 sahaja 25. 25. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Baik, terima kasih. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Alhamdulillah. Baik, kita pergi ayat 26. InsyaAllah nanti kita ulang lagi 25. Buka Al-Quran untuk ayat 25. Ini semua adalah cerita-cerita apa yang orang-orang Al-Abrar buat lagi. Kita ingat dah habis kan cerita yang bagi makan tu apa semua. Di bawah ni ada lagi. Ciri-ciri orang yang Al-Abrar itu. Baik, lihat ayat 26. Saya baca. Jangan ikut lagi. Perhatikan perkataan-perkataan tersebut dengan baik. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Dan pada sebahagian daripada malam sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Jadi ayat ini cerita tentang apa dia, puan-puan? Solat malam. Solat malam, tahajud, qiyamul lail. Jadi jika benar kita nak jadi orang yang al-abrar, bukan hanya sekadar siang memberi makan, biasanya mana ada bagi makan tengah malam ke orang kan, siang kan. Bila siang mampu memberi makan kepada orang dengan macam-macam cara, malam ada tugas. Malam ada tugas. Perempuan, Nabi SAW tidur selepas Isyak dengan segera. Dengan cepat Nabi tidur selepas Isyak. Siang Nabi qailulah. Siang Nabi qailulah sekitar setengah jam begitu. Ada yang kata 20 minit ke 30 minit Nabi qailulah. Point dia ada dua. Qailulah di siang hari ni ada dua sebab utama. Yang pertamanya untuk Zuhur dan Asar sampai ke Isyak badan jadi kuat untuk ibadah. Yang pertama. Qailulah yang kedua, sebab yang kedua adalah mudah bangun malam. Itu sebab yang kedua. Qailulah penting. Rupa-rupanya di negara Jepun, budak-budak sekolah dia yang pergi sekolah tu di negara Jepun wajib tidur sekitar 40-45 minit. Dia akan ada subjek tidur tengah hari. Supaya apa dia? Otak dia cerdas, rehat, cas. Baik. Jadi dalam ayat 26 ini Allah ceritakan malam orang-orang al-abrar dia buat apa? Iaitu dia sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah tadi anda sebutkan sebelum tidur bertasbih macam-macam kan.
bangun pun pagi itu ada tugas. Jadi Nabi SAW terus sampai ke subuh, terus selepas subuh tidak tidur dengan ibadah, dengan persiapan urusan dunia dengan sahabat semua. Kemudian tengah hari Nabi ambil qailulah, tidur mesti wajib. Ya. Baik, boleh ikut bacaan saya. Al-lail, apa maksud al-lail? Malam hari. Fasjud, apa maksud fasjud? Sujud. Sujud lah. Wasabbih, bertasbih. Lailan tawila, malam yang panjang. Jadi Allah nak beritahu malam tu panjang. Ambil sikit pada malam yang panjang itu untuk bersujud Allah dan bertasbih kepada Allah. Baik, saya doakan mudah-mudahan kita semua yang ada dalam online ini jadi kalangan orang yang Allah berikan kekuatan untuk qiyamul lail. Ramai orang yang mungkin tak sihat, ada kekangan, tetapi kemudahan yang ada hari ini kan senang. Dalam bilik pun ada toilet. Kalau orang dulu nak bangun malam pukul 4 pagi kan, kat kampung Pergi ya. Jauh. So sekarang sebenarnya tak ada alasan, no excuses. Tak ada alasan lagi kan nak bangun. Baik, boleh ikut bacaan saya. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Hai, sebut nombor tau. Ikut lagi 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Apa maksud tawila? Panjang. Panjang. Tawil panjang, pendek, lawan dia qasir. Qasir pendek Ya, Pak. Kosak pendek. Ikut lagi bacaan saya, lihat di sana baik-baik 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. 26. 26. Minal laili Baik. Kumpulan satu saja bersedia. Lihat lagi di sana. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Baik, terima kasih. Kumpulan 2 sahaja sedia 26. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Cuba bayangkan masa kita baca ayat tu, kitalah orang tersebut yang Allah minta. Kan? Itu doa tu. Maksudnya kitalah orang yang bangun malam dan bersujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan. Baik. Ikut lagi bacaan saya, lihat lagi di sana 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Baik, bagus. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 26. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Hai, seorang tinggal. Mana Azilah? Azilah. Lain dia tak bagus kot. Lain dia.
Selalu lain dia. Baik. Lain pun tak bagus. Baik, terima kasih. Kumpulan satu saja sedia 26. 26. Minal laili ikut saya lagi. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Oh, cuba kita tutup sekejap, insya-Allah. Puan Aida masih di Miri ke? Masih. Oh, Dah masih nak balik KL dah. dah KL lah. Dah nak kena transfer dah. Tapi tak tahu bila nak balik lah. Oh, tak tahu lagi. Okey, baik. Cuba kita tutup sekejap untuk ayat 26. InsyaAllah saya baca dan boleh ikut. Dengar baik-baik, kemudian ikut 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. 26. 26. Wa minal laili fasjud wasabbihhu lailan tawila. Baik, kita buka sekali saja peluang. Sekali saja. InsyaAllah kita buka balik untuk ayat 26 tu. Saya baca dan ikut 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. InsyaAllah kita tutup balik. Sekali je, tak boleh banyak. Dah cuti seminggu. Makan daging sana, daging sini kan. Baik, saya baca dan ikut. Tutup semula ayat 26 ya. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Silakan. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Boleh insya-Allah, boleh. Bersedia kumpulan satu sahaja, tutup lagi. Kumpulan satu sahaja 26. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Terus, alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan dua sahaja pun insya-Allah boleh juga. Kumpulan dua sahaja 26. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan kita buka balik untuk ayat 25 dan 26. Kita buka balik insya-Allah. Lepas. Boleh? Lihat. Tengok di sana. Semua 25. 25. Baik, semua 26. 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. InsyaAllah kita tutup balik. Dah nampak kan perkataan dia dan juga cerita dia. Pilihlah mana nak. Baik, kita cuba tutup. Yang lain tu pilih. Dia ada menu, ada sekejap mana. Hajar Noria tengah order pizza untuk kita. Sedap. Ustaz bagi jalan makan dia. Tu yang siapa dah vaksin ambil pizza kan ada potongan harga diskaun. Serius lah. Ada diskaun RM20 tak silap.
Serius, RM20 ke 20%? Cuba call, tengok dia punya website. Tak tahu dia. Saya maklumat Litang Pukang masuk. Okey, baik. Dua ayat tersebut ikut saya Ikut saya dulu dan ikut 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Silakan. 25. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Terus ikut lagi saya 26. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Silakan. 26. ومن ومن الليل وسبحه ليلا طويلا. InsyaAllah boleh. Kita bersedia tutup lagi. Kumpulan 1 saja bersedia dahulu. Saya sebut nombor baru baca ayat tu. 25. Kumpulan 1 sahaja 25. Ya. Tolong tutup pintu tu, Yan. Kumpulan 1 sahaja 25. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Baik, kumpulan 2 sahaja sedia 26. 26. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Baik, bagus. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Bagus. Alhamdulillah, kumpulan 1 sahaja 26. 26. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Baik. Adil semua dah baca kan? Dua ayat itu. Okey. Baik, kita buka untuk ayat 27 pula. Ayat seterusnya 27. InsyaAllah nanti kita ulang lagi 25-26 tu. Ayat 27 saya baca dahulu, jangan ikut lagi. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat. Yauman thaqila. Thaqila ni hari yang berat, iaitu hari kiamat. Hari kiamat. Yuhibbuna inna haula ni maksudnya apa? Sesungguhnya mereka. Haula mereka. Yuhibbun, apa maksud yuhibbun? Cintai. Menyintai. Hubbud dunya kan? Cinta dunia. Al-ajilah. Ajalah. Kehidupan dunia. Perempuan, ajalah. Asal kalimahnya pantas. Maksudnya dunia ni sangat pantas. Sedar-sedar hari ni dah hari Senin kan? Ingat cuti lagi. Ada kelas lagi kan? Okey, al-ajilah tu yang kita nampak ayat 27 tu, al-ajilah dia juga diterjemahkan dengan cepat, pantas, waktu yang pantas, waktu yang laju. Biasanya Arab akan menggunakan perkataan ajala yang pantas.
Jadi Jumaat ke Jumaat ini pun dah tak terkira dah, tak tahulah berapa kali tak pergi solat Jumaat, tak tahu. Saya bukan AJK masjid, AJK surau je kan. So jadi dah tak tahu lah, sangat pantas sangat dunia ni. Sekedar sekarang sudah berapa Julai dan nak habis Julai kan? Minggu akhir. Minggu akhir. Kejap rasa macam baru je Hajat Azam Bein allowance Betul Ustaz, betul. dan ni nanti dia nak kena buat lagi. Ramai terasa tu Ustaz. Pantas masa sangat pantas al-ajalah, dan juga ini merupakan tanda-tanda apa dia perempuan? Kiamat. Tanda-tanda akhir zaman ya. Tanda Okey. Cuba tengok perkataan tu. Wara'ahum. Nampak tak? Wara'ahum. Apa maksud wara'ahum? Kat sini tulis di belakang mereka, di belakang. Di belakang. Okey, penting perkataan di belakang tu penting. Khalfa pun belakang. Wara'a pun belakang. Apa beza khalfa dan wara'a? Wara'a ni maksudnya dia sebenarnya tahu benda tu tapi buat-buat tak nampak. Kan pernah dengar perkataan ro'a, melihat, betul tak? Ro'a melihat. Ro'a melihat. Tapi dekat ro'a pun diterjemahkan belakang. Maksudnya apa? Benda tu dia tahu, dia akui benda tu ada, tapi mereka buat-buat tak nampak. Pepatah Melayu kata apa dia? Dia cakap self-denial Ustaz, self-denial. Tu bahasa Inggeris dia kan. Dia tak boleh nafikan hari kiamat tu ada. Orang-orang kafir yang Allah sebut ni, sebenarnya mereka tak boleh nafikan, mereka akui, tinggal lagi buat-buat tak nampak, buat-buat tak tahu. Jadi Allah gunakan perkataan wara'ah. Kan? Hari yang berat, yauman sakila, hari yang berat iaitu hari kiamat. Sakila tu mana Ustaz? Sakila tu berat. Sakil, kalau kita pergi beli timbang musangking yang dah kena tebang kat Raub tu kan. Pokok musangking dah kena tebang. Tengok tak video dia? Saya lagi macam-macam maklumat masuk geram betul ya. Saya tak suka sangat ikut isu-isu ni lah Ustaz. Sebab benda ni kita tak boleh nak kontrol situasi kat luar tu. So masalah dalam rumah tangga, rumah kita pun dah cukup. Kenapa kita nak beban dengan batang pokok durian dia lah, dengan parlimen lah. Saya minta maaf lah. Saya rasa saya dah cukup tua, saya tak mau semak fikiran saya dengan benda yang saya tak boleh kawal. Bagus. Satu sudut bagus. Alhamdulillah. Okey. Jadi yang saya tengok video tu, dia tebang pokok musangking tu, dah ada buah banyak atas tu. Siap dia orang darabkan. Tokek yang bengang tu, satu pokok minimum ada 50 buah. 1 kilo RM60. 1 kilo RM60. Satu buah biasanya boleh pergi 2 kilo. So 2 kilo darab 50 biji buah. You sekarang sudah tebang. Sini ada jumlah keluar berapa ribu satu pokok. Saya tengok dia tebang. Macam mana boleh sampai situ? Okey, Sakila ni tadi. Jadi Sakila ni angkat buah musangking tu, angkat letak atas dacing tu. Lepas tu bila ada yang cakap, "Oh, ini banyak berat kulit ke banyak berat buah ni?" Berat tu sakil. Sakil maksudnya. Sakila. Kaitan hari kiamat Ustaz. Hari Sakila. Sorry? Sakila tu bukan hari kiamat. Tak ada kata hari kiamat. Tulis ni yang berat. Ya, hari kiamat. Kiamat kan? Yauman sakila. Jadi Allah gunakan sakil nak beritahu hari kiamat tu memang sangat berat. Apa boleh kita faham sangat berat hari kiamat tu? Sangat berat bagi kesusahannya lah, kesusahan orang yang tapi orang yang beriman dia takkan anggap hari kiamat itu sakil. Yang ini adalah yang menganggap hari kiamat itu sakil, mereka yang kafir yang Allah sebut haula pada ayat 27 ni. Sebab apa dia? Cuba tengok ayat ni sekejap. Ayat ni, cuba kita buka muka surat ni sekejap. Sebab orang beriman dia tak boleh anggap hari kiamat itu sakil. Cuba buka muka surat. Boleh sikit kita belek tau. Muka surat
385 Al-Quran kita. 385. Surah tu surah An-Naml. An-Namlu, semut. Ayat ke berapa tu Ustaz? Ayat 89. 89 atas sekali lah. Atas sekali lah. Betul. Jadi, orang-orang yang beriman, insya-Allah kita yang buat amal soleh, kebajikan yang macam Al-Abrar yang kita dah belajar lama tu, Allah kata apa dia? Ayat 89. Nampak Okey. Barang siapa membawa kebaikan, dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka, ni point dia, sedang mereka merasa selamat daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Hari apa? Kiamat. Kiamat lah. Cuba tengok bahasa Arab dia, Allah sebut yauma idzin, penghujung ayat 89 tu. Yauma idzin aminun. Mereka orang yang buat amal soleh, kebajikan atas dunia, hari kiamat tu mereka rasa aminun, aman, relax. Tak rasa sakilan, tak rasa sakit, tak rasa berat macam ayat 27 surah Al-Insan tadi. So jadi ayat 90 pula cerita pasal orang yang sebaliknya lah yang Allah akan azab. Ayat 90, cuba tengok tu. Dan barang siapa membawa kejahatan, tadi bawa baik, sekarang bawa kejahatan. Apa berlaku dekat mereka hari kiamat tu? Maka disungkurkan wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan yang setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, ayat 89 Allah cerita tentang keadaan orang yang beriman, dia relax, dia aman. Kenapa? Apa nak takut? Kita dah prepare lah masa di atas dunia. Contoh kan, hari kiamat tu adalah peperiksaan lah akhir kita kan. Istilahnya nak diberikan keputusan. Dapat A ke, skor A ke, skor A plus ke, B ke, C. Contoh, dua orang pelajar SPM. Mereka dua orang pelajar ni, CA dan CB. CA dan CB ni berada di hadapan pintu Dewan Peperiksaan dan sebentar lagi adalah kertas peperiksaan bahasa Melayu yang sangat penting dalam SPM. Yang CA, dia memang standby ulang kaji daripada awal tahun. Dan CB pula, dia tak ulang kaji, malahan marah pula cikgu dan ibu bapa dia bila suruh ulang kaji. Soalan saya kepada anda perempuan, dua orang ni tadi A dan B, bila berada di hadapan Dewan pintu peperiksaan, siapa yang tenang dan siapa yang agak gabra? Ini tenang. Dia tenang. Dia relax. Dia tak perlu pegang nota lagi dah depan Dewan Peperiksaan. Sebab apa dia? Dia memang dah standby. Tapi kalau CB ni, 5 minit nak sebelum pukul 9 tu pun, 8.55 tu pun dia nak pegang lagi buku nota. Apa nak takut sangat? Ya aku kelang kabut Lepas tu tak sempat sebelum ni, tak study, macam-macam alasan. Jadi itu dia peperiksaan di atas dunia. SPM CJ Pelajaran Malaysia. SPM di sisi Allah apa dia? SPM di sisi Allah apa dia? Padang Mahsyar. Sijil Padang Mahsyar. Sijil Padang Mahsyar. Gurau. Okay, baik kita pergi balik ayat 27. Itu surat 580. Boleh ikut bacaan saya perempuan. Ayat 27. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila Baik, terima kasih. Ikut lagi bacaan saya. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Silakan. 27. إنها يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Terus ambil nafas. Perhatikan sebutan anda. Pastikan sebutan anda itu tepat ya pada setiap perkataan. Ikut lagi bacaan saya. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Baik, bagus. Bersedia kumpulan 2 sahaja. Lihat lagi di sana. Kumpulan 2 sahaja. 27. 27. Ya. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Baik, terima kasih. Kumpulan 2. Bersedia kumpulan 1 sahaja. Lihat di sana. Kumpulan 1 sahaja. 27. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ambil nafas. Baik, lihat di sana lagi insya-Allah. Boleh ikut bacaan saya. Lagi kita ulang. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Boleh? Baik. Ada lagi yang saya nampak, saya dengar belum lagi lancar. Tapi kita ulang lagi. Kumpulan 1 sahaja. Lihat di sana baik-baik. Kumpulan 1 sahaja. 27. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Baik, terima kasih. Bagus. Kumpulan 2 sahaja sedia. 27. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Baik, alhamdulillah sebutan dah tepat. Insya-Allah. Kita cuba tutup selepas ini. Ikut lagi bacaan saya. Lihat di sana sekarang. Lihat lagi. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum
Baik, terima kasih. Kita cuba tutup insya-Allah. Jangan takut. Kalau tak boleh kita buka balik. Kita cuba tutup ayat 27 ini. Saya baca dan boleh ikut. 27. Innaha ulai yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan. 27. Alhamdulillah. Tenang, nafas. Sedia kumpulan 1 sahaja dahulu, tutup lagi. Kumpulan 1 sahaja 27. 27. Alhamdulillah, bagus. Kumpulan 2 pun bagus. Kumpulan 2 sahaja sedia. Kumpulan 2 sahaja 27. 27. Innaha yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum thaqila. Baik, kita cuba buka balik. InsyaAllah boleh sikit lagi tu. Dapat kena pasti kan? Mana mungkin perkataan yang susah tu. Baik, kita buka sekali. Baik, bersedia. Semua 27. 27. Baik, boleh insyaAllah. Kita tutup balik untuk ayat ni. Boleh ikut bacaan saya. Tutup dulu 27. Innaha ulai yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan. 27. Baik, boleh. Alhamdulillah. Kita buka untuk 3 ayat itu. Kita lihat 3 ayat yang kita telah hafal itu. InsyaAllah. Buka Al-Quran. Baik, sedia 25, 26 dan 27. Sedia? Semua 25. 25. Terus semua 26. Bagus. Semua 27. 27. Wadhkur isma rabb wa minal lail innaha ula. Kalau kita nampak 3 huruf di awal setiap 3 ayat ini semuanya berbentuk taukid, berbentuk penegasan. Wadhkuris, waw tu berbentuk penegasan, dan
dan tu penegasan itu, dan sebutlah nama Allah, benda serius. Wa minal lail, dan pada malam pun kena buat benda ni. Inna, apa maksud inna? Penegasan. Right. Baik, kita cuba tutup untuk 3 ayat ini, insya-Allah. Boleh ikut saya? Boleh ikut bacaan saya. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Silakan. 25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Terus 26. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Silakan. Baik, bagus. 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Silakan. 27. Inna yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman. Baik, ambil nafas dahulu. Kita akan baca daripada awal. 3 ayat tersebut, 25, 26. Baik, tutup Al-Quran. Bersedia semua? Semua sekali sentak. Semua 25. 25. Baik. Terus semua 26. 26. Wa minal laili fasjudhu wa sabbih laylan tawila. Baik, bagus. Semua 27. 27. Inna yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna yawman thaqila. Baik, alhamdulillah. Hajar Nuriah mana tak dengar suara dia? Mute. Aha. Okey, baik. Alhamdulillah 3 ayat. InsyaAllah minggu depan kita akan habiskan untuk surah Al-Insan ini ya, perempuan. InsyaAllah 3 ayat tadi menceritakan tentang apa yang dibuat oleh orang-orang Al-Abrar siangnya dan malamnya. Siang, pagi dan petang dan malamnya. Kemudian cerita tentang orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam. Mereka tentang tidak percaya tentang hari kiamat ini padahal mereka tahu tentang perkara tersebut. Begitulah kisah-kisah yang saya kira sangat padat dalam surah Al-Insan. Apa maksud Al-Insan? Manusia, cerita tentang diri kita. Jadi nak faham bila kita ini adalah manusia, nak faham tentang diri kita, bacalah surah Al-Insan. Tidak lain tidak bukan Allah minta jadilah insan yang sebenar-benar insan, iaitu al-abrar. Ada kemampuan bantu orang lain. Ya. Di malam hari apa perlu buat, di siang hari apa perlu buat. Jangan jadi seperti ayat 27 tersebut. InsyaAllah nanti ada cerita lagi ayat 28 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan dan panjang umur untuk bertemu lagi pada minggu hadapan. Minggu depan dah masuk Ogos ke? Dah masuk Ogos ke? Ya, dah masuk Ogos. 2 Ogos. Minggu depan dah 2 Ogos ya. 2 Ogos. Pantas masuk. Doalah perempuan untuk kes demi kes setiap hari ini. Malam pun pecah rekod lagi. 17. Jadi kalau doa semua.
Daripada mana? Lepas vaksin teruk sampai sekarang. Dah dekat sebulan dah. Jadi apa komen Hajar Nuriah? Kenapa lepas vaksin tinggi pula? Tak tahulah. Dia orang bila vaksin dia jadi positif lah Ustaz. Orang negatif jadi. Memang siapa yang vaksin semua positif. Kenapa jadi macam tu? Hajar Nuriah dengan Hajar Sakaria. Sebab strain dia dimasukkan dalam tu untuk melawan. Memang macam tu, immunization semua macam tu. Bakteria dia tu dia masukkan dalam badan kita jadi untuk menahan. Adakah baik, anda di Subang dianggap Lembah Kelang, betul ke? Ya. Yes. Okey, anda sudah baca perkeliling yang terbaru ke 2 hari lepas? Khusus perkeliling untuk orang-orang Lembah Kelang. Dah baca belum? Belum. Daripada KKM yang bukan di hujung surat tu ada 3 muka surat. Dia bukan daripada DG Nur Hisham. Daripada timbalan dia yang Cina tu. Dah baca belum? Belum. Orang Lembah Kelang, saya orang kampung. Apa Ustaz boleh share? Nanti saya share kat dalam grup kita Okay, Dia tak sempat baca banyak. Dia banyak page. Banyaklah info masuk apa-apa. AZ memang saya anak buah saya 2 orang pun teruk juga sampai sekarang. Exact Anak buah saya lagi lama dah sebulan lebih dah. Sebenarnya dia bergantung kepada kita punya imun sistem. Sebab yang dia masukkan dalam badan kita tu ialah virus. Virus tu tujuan dia supaya kita ada defense dari dalam. So kalau imun sistem kita lemah, kita kena melawan dulu kita punya own tentera ni. Kan? Dia masukkan tentera dalam badan kita. So kita kena lawan dulu. Itu yang kita demam. Tapi kalau imun sistem kita kuat, contohnya makanan kita ambil vitamin dan sebagainya. So kita jadi stronger lah. Kita boleh berkawan terus. Kita boleh berkawan dengan tentera ni tadi. Itu saya ambil vitamin. Metaforanya lah. Saya ambil vitamin tapi badan tu memang dah lama tak berapa. Mak Nuria selalu cakap Nuria tak sihat kan. Saya nak tanya. Bila orang tu dah balik vaksin, dia demam, dia pening tadi lemah kan, dia makan Panadol. Betul atau tidak makan Panadol? Betul. Okey. Adakah saya pernah apa tu saya? makan Panadol tu aja? Dia tak payah makan kalau boleh tahan. Sebab dia tu nak menahan sakit aja Panadol. Saya dengar sebab ada kita Panadol ni ada 2 cerita. Ada selalu orang cerita kita tak elok makan Panadol. Saya dengar Dr. Hamid Arsyad. Kenal kan? Everybody kenal tak? Ya. Dia bagi nasihat. Lepas tu saya pegang sikit nasihat dia. Dia kata salah pandangan orang kata Panadol ni tak bagus, nanti ketagih dan sebagainya. Bukan. Dia sendiri dia kata bila dia rasa badan dia kurang sihat, dia just ambil Panadol. Dia ada explain lah content tu saya tak ingat lah sebab saya tak ingat dia punya word dia. Dia membantu badan kita, menyegarkan badan. Dia apa dia baca juga. Yes, dia kata bagus. Dia sendiri dia kata kalau kita jangan biar badan kita suffer. Kita rasa penat, tak naklah makan Panadol, nanti kita ketagih, nanti tak makan Panadol sakit kepala. Bukan. Dia kata dia sendiri pun dia buat. Cuma ikut dos lah, ikut dos. Saya bersalin, bukan saya bersalin. mak saya bersalin sebab saya kembar. Mak saya bersalin dapat daripada Dr. Hamid Arsyad lah. Sebab dia bedah kan, kami kembar. So Dr. Hamid Arsyad ni yang uruskan mak saya. Okay. He's a good doctor. Advice dia kalau boleh kita carilah korek advice dia. Dia pandangan dia as orang Islam yang pegang juga cara-cara Islam kan. Perubatan juga. Yes. Jadi perempuan tolong bagi yang dah ambil vaksin, ada kesan-kesan sampingan tu tolong. Yang pertama vitamin C memang sangat. Betul. Kalau ada kebun-kebun sayur depan rumah ke, cili ke apa, vitamin D matahari. Kan dah macam doktor dah pula cakap ni. Tak apa, kita share je. Sekarang dekat FB semua orang jadi doktor. Ajar Nuria macam mana kesihatan sekarang? Ajar Nuria. Ada mute tu. Tak dengar. Okey, kejap dia rasa demam, kejap dia rasa letih, kejap dia rasa kebas-kebas, kejap saraf-saraf semua sakit-sakit. Dia tak menentu. Kebas. Kalau kita dah ada penyakit dalam badan kita, ya memang macam tu. Yes. Kejap tangan ni kebas. Semalam tiba-tiba tangan sebelah sini sakit semua. Tempat tangan yang injek tu. Masa injek tu masuk ubat jari dah tak boleh nak move dah. Sakit jari.
Dekat sana lagi. Jari dah terasa sakit-sakit. Nurul dapat apa? AZ ke? AZ kuat. Biasa orang AZ semua memang macam tu. Pfizer tak ada apa. Biasanya Dengan orang sini- dah rumah dia bagi AZ Pfizer. je. Kita selalu Yang beli Pfizer yang ubat. paling banyak balik dapat sakit tu. COVID. COVID dah 2 dos Pfizer AZ banyak perlu. dapat balik. Kawan I Teman-teman ramai. saya okey. Kawan I ramai yang Pfizer dah 2 dos. Dia Dia Pfizer saya kata sebenarnya tak ada apa dah. Mak Zila Pfizer tak dia okey je, tak ada apa pun. Sebab dia tak ada penyakit. Dia penyakit. Tapi Dia dia kena balik, dia kena teruk juga yang Pfizer, dia kena positif COVID. Ada 2 orang kawan tu. Macam-macam penyakit ada. Macam mana gout semua ada. Tak ada apa. Tapi dia tak ada kencing manis, tak ada gaut. Dia tiba-tiba dia kena. Satu family kena. Dah dengar. Dah baca KJ. Dah dengar, dah baca KJ cakap apa semalam? Malam tadi, lewat malam. Tak dengar. Tak mana malam tak tengok. KJ cakap lewat malam tadi sebelum kita tidur, sekitar pukul 9-10 dia cakap minggu depan akan mesyuarat untuk dos ketiga rakyat Malaysia. So dia benda tu dia akan campur. Contoh contoh orang Pfizer dah 2 kali, tak semestinya dos ketiga Pfizer. Mungkin dia akan bagi Sinovac ataupun AZ. Orang AZ Kena buat orang AZ dah 2 dos, dos ketiga mungkin dia akan tukar lain. Maksudnya tak semestinya ketiga-tiga itu ada brand yang sama. AZ tak payah lagi kan? Yang lain aja rasa saya. Sebab AZ dia for life. Dia ketahanan untuk life. Dia tak ada duration. Tapi itulah KJ cakap secara umum lah semalam malam tadi. Mungkin secara umum. Apa pun kita tunggulah, mereka sedang bergaduh di parlimen. Jangan campur Ustaz. Tak payah. Dia habis baik saya jaga ayam saya. Betul. Takkanlah jual ayam, tak sampai-sampai. Kalau tu itulah geram. Semalam India datang rumah saya, dia ambil 5 ekor ayam. Sebab saya tak Dekatlah Ustaz dengan Gerak. Semalam India tu Dia datang. beli daripada Ustaz. Datang Dia ambil mana kena datang sendirilah, kena ambil sendiri. kalau datang. Dia lebih kurang dalam 10 km dia boleh datang. Rumah dia lebih kurang 10 km daripada sini. Apalah, tunggulah. InsyaAllah. Okey Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Alamin. Wassalatu